Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya diizinkan untuk kita bersua sekali lagi dalam Bicara Naratif pada malam ini dan melunaskan, menyempurnakan tugasan hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekali lagi syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya juga untuk diberikan kesempatan dan juga ruang ini menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Malam ini kita akan bercakap berkenaan tentang memperkasa keselamatan lautan negara. Saya mencuit sedikit berkenaan tentang bagaimana APMM ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia seusai usianya 19 tahun pada 15 Februari lalu senantiasa menjaga perairan dan juga keselamatan lautan negara. Jadi bersama dengan saya untuk bercakap lebih lanjut berkenaan memperkasa keselamatan lautan negara ialah Laksamana Muda Maritim Muhammad Zawawi bin Abdullah, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam tuan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat berpuasa. Tidak terlambat untuk saya mengucapkan. Alhamdulillah. Kita bersua pada malam ini untuk bercakap lebih lanjut. 19 tahun ya usia Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Masuk tahun 2024 dan kita imbas kembali tuan ya. 2023 mungkin menyaksikan pelbagai cabaran dan juga pelbagai rangka kerja yang dilaksanakan oleh pihak APMM. Jadi dalam konteks untuk tahun 2023 sahaja, bagaimanakah kita menganalisis kembali sumbangan dan juga gerak kerja yang telah dilakukan oleh APMM dalam meningkatkan keselamatan perairan negara tuan? Okey, terima kasih. Alhamdulillah untuk sepanjang tahun 2023 bagi APMM telah berjaya dalam penugasan untuk menguatkuasakan undang-undang di perairan negara kita yang mana dengan penangkapan kes-kes jenayah rentas sempadan yang berprofil tinggi dan juga berkaitan dengan kes-kes penyeludupan yang mana seperti kita sedia maklum negara kita dikelilingi oleh pelbagai laut, ada Laut Cina Selatan, Selat Melaka, Laut Sulawesi, Laut Sulu. Itu adalah milik negara kita yang bersepadan dengan negara jiran kita di sebelah timur, utara dan juga di sebelah Sabah dan Sarawak. Yeah. Jadi sepanjang tempoh tahun 2023 ini kejayaan bagi pihak PMM adalah meliputi keberadaan aset-aset di perairan negara kita 24/7, 365 hari yang melakukan pengawasan, perondaan di dalam zon maritim Malaysia kita yang mana kita seperti APMM sedia maklum telah mengenal pasti beberapa kawasan ataupun yang menjadi tumpuan hotspot bagi aktiviti-aktiviti yang telah saya nyatakan tadi. Jadi bagi tempoh 2023 sebanyak kes penyeludupan yang berlaku yang melibatkan barangan terkawal adalah sebanyak 52 kes. Manakala bagi rokok dan juga minuman keras adalah sebanyak 20 kes. Penyeludupan migran sebanyak 214 kes dan juga pencerobohan bot nelayan asing terutamanya bot nelayan Vietnam di perairan Laut Cina Selatan adalah sebanyak 80 kes dan juga penyeludupan yang berprofil tinggi itu penyeludupan dadah sebanyak 9 kes. Jadi kejayaan yang telah dibuat oleh APMM sepanjang tempoh 2023 ini adalah menunjukkan bagaimana betapa seriusnya pihak APMM berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan bagi memastikan keselamatan perairan negara kita sentiasa terjaga dan terjamin. Jadi antara kes signifikan yang boleh saya ceritakan sedikit pada untuk tahun 2023 yang lalu adalah melibatkan kes penyeludupan rokok putih dan juga rokok kletik di perairan Selangor di Selat Melaka. Itu yang tular tahun lepas itu? Ya, betul. Yang mana rampasan itu adalah bernilai sekitar 6.25 juta ringgit. Yang mana kejadian tersebut melibatkan penyelundup menggunakan bot yang berkuasa tinggi seperti yang kita sedia maklum. Setiap kali kes-kes penyeludupan ianya dah tentu akan menggunakan aset-aset sama ada bagi penyelundup ataupun bagi pihak PMM sendiri akan menggunakan aset-aset yang mempunyai enjin yang berkelajuan tinggi. Dan untuk kejadian tersebut penyeludup menggunakan enjin sebanyak 6 buah enjin yang berkuasa
kuda 250. Okey. Jadi 6 enjin. Alhamdulillah dalam kejadian tersebut bot ronda APMM telah berjaya menahan serta menangkap dan juga merampas merampas barangan rokok yang cuba diseruduk masuk ke dalam negara kita. Ya. Kita mengucapkan tahniah atas kejayaan yang telah pun dicapai atau ditunjukkan oleh pihak APMM dalam menjalankan tugas melalui operasi dan sebagainya. Tetapi sebelum kita bergerak jauh tuan boleh untuk kita membawa gambaran penonton pada malam ini berkenaan apakah sebenarnya fungsi dan juga bidang tugas di APMM kalau kita banding bezakan dengan agensi penguatkuasaan ataupun agensi beruniform yang lain, dan difahamkan APMM dibahagikan mengikut kepada negeri masing-masing, penguatkuasaan di peringkat negeri. Kalau dulunya di peringkat zon, kini di peringkat negeri. Jadi bagaimana pengoperasian ini boleh direjuvenasi dan diperbarui melalui penguatkuasaan di peringkat negeri itu? Okey, pada sebelum 2017, APMM telah diorganisasikan ataupun telah di kawasan kita pengoperasian APMM ini dilakukan secara wilayah. Yang mana terdapat wilayah timur, wilayah selatan, wilayah utara, Sabah dan juga Sarawak. Namun selepas 2017, penstrukturan semula telah dilakukan yang mana melihat betapa seriusnya APMM perlu untuk menjaga keselamatan perairan negara kita. Yang mana ianya telah mengubah pengoperasian APMM di setiap negeri. Dan di setiap negeri pula terdapat zon-zon yang akan melakukan pengawasan pemantauan keselamatan di perairan yang telah ditetapkan di negeri-negeri tersebut. Saya ambil contoh semacam seperti di maritim negeri Perak yang mempunyai zon Kuala Kurau. Yang mana maritim negeri Perak akan melakukan pemantauan serta mengatur gerak aset di perairan negeri Perak bagi memastikan kejadian jenayah rentas sempadan tidak berlaku ataupun pencerobohan bot nelayan asing tidak berlaku. Begitu juga macam negeri Kedah dan Perlis yang mana mempunyai dua zon yang berasingan, iaitu satu zon maritim Kuala Perlis dan satu lagi adalah zon maritim Kuala Kedah. Yang mana setiap zon itu adalah bertugas ataupun mempunyai aset-aset yang ditempatkan di zon-zon tersebut. Jadi ianya memudahkan untuk pihak zon untuk melakukan atur gerak aset sekiranya berlaku sebarang kejadian, sama ada kejadian kecemasan di laut ataupun kejadian yang berkaitan dengan penguatkuasaan itu sendiri. Jadi apa yang telah dilakukan selepas 2017 memastikan perairan negara kita lebih selamat dan terjamin dengan menempatkan aset-aset di seluruh negara kita termasuk di Sabah Sarawak adalah satu tugasan yang amat berat dan sentiasa diambil serius oleh APMM itu sendiri. Tugasan yang amat berat saya ambil daripada quotation ataupun kata-kata tuan sendiri. Dengan kekuatan difahamkan sehingga 5,000 anggota sehingga setakat ini menjaga perairan yang luas di timur dan juga di utara tanah air. Jadi perkara ini membawa suatu gambaran cabaran yang terpaksa dilalui oleh APMM. Setelah 19 tahun penubuhannya, momentum-momentum kejayaan-kejayaan yang lalu, mungkin ini masa yang terbaik untuk kita mengulang kembali, menceritakan kembali dan membawa kembali gambaran kejayaan momentum yang pernah diterjemahkan oleh pihak APMM, tuan. Kejayaan-kejayaan yang lalu seperti yang kita sedia maklum, pada sebelum tahun 2005, Selat Melaka merupakan satu selat yang amat sibuk, salah satu selat yang amat sibuk dalam dunia yang menghubungkan laluan perdagangan timur dan barat, pernah dikategorikan ataupun sebagai satu laluan yang berbahaya. Yang mana pada ketika itu terdapat banyak kejadian rompakan-rompakan di laut yang berlaku di perairan Selat Melaka. Jadi ianya disenaraikan sebagai zon risiko perang oleh Lloyd's pada tahun 2005. Dan pada
selepas pengoperasian APMM pada tahun 2005 juga, itu pada 30 November 2005, ianya telah menyumbang satu impak yang amat ketara. Terutamanya kita lihat di perairan Selat Melaka, yang mana penurunan kejadian rompakan di Selat Melaka adalah amat ketara. Itu ianya termasuk juga di perairan Selat Singapura dan juga Selat Melaka pada selepas penubuhan APMM ni ataupun pelancaran operasi oleh APMM ni telah menunjukkan satu penurunan yang amat ketara berkaitan dengan kejadian rompakan di laut ini. Jadi sekiranya kita lihat pada sebelum penubuhan APMM pada 15 Februari 2005, kes-kes rompakan kapal dagang khususnya di laluan Selat Melaka, yang mana kita tahu laluan Selat Melaka ini adalah satu laluan yang sibuk, yang banyak kapal, dan juga bersebelahan antara dua negara, Indonesia dan juga negara kita Malaysia, yang mana ianya memberi peluang dan ruang kepada perompak-perompak untuk menjalankan aktiviti mereka di perairan tersebut. Yang mana pada tahun 2004 sebanyak 38 kes telah dilaporkan yang berlaku di perairan Selat Melaka. Namun begitu, ianya telah menurun yang amat ketara, yang mana pada tahun 2019 hanyalah 3 kes rompakan sahaja yang dilaporkan kepada APMM. Manakala pada tahun 2022 hanya 2 kes sahaja yang dilaporkan berlaku di dalam perairan negara kita. Sangat drastik. Jadi kita dapat lihat dengan adanya aset-aset APMM dan juga dibantu bukan hanya aset APMM tapi juga dibantu oleh aset-aset sahabat di dalam negara kita di perairan Selat Melaka telah membantu untuk menunjukkan betapa selamatnya laluan Selat Melaka untuk dilalui oleh kapal-kapal dagang daripada timur ke barat. Itu rompakan kapal dagang. Saya tertarik membawa perbualan kita ini berkenaan kes-kes yang berprofil tinggi. Pada tahun 2017, rompakan kapal tanker ini membawa perhatian dunia kepada isu rompakan tersebut. Apa yang boleh digambarkan di sebalik kejadian dan kes serta operasi yang berlaku di sebalik itu, Tuan? Tuan. Berkaitan dengan rompakan pada 27 Jun 2017 yang mana melibatkan sebuah kapal tanker yang membawa muatan sebanyak 3.9 juta liter minyak diesel, yang mana 1.5 juta minyak diesel telah dirompak semasa kejadian tersebut. Jadi pada kejadian itu, kapal ini yang mempunyai seramai 17 warga Thailand yang dalam pelayaran menuju ke Songkhla, dan ianya telah dirompak oleh sekumpulan perompak yang bersenjatakan 2 kali shotgun dan juga senjata tajam dipercayai pisau yang melakukan rompakan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah kesemua 17 kru tersebut telah berjaya diselamatkan hasil tindak balas yang cepat, pantas oleh aset-aset APMM yang berada di perairan tersebut, yang menerima laporan berkaitan kejadian serta menghantar aset yang berkelajuan tinggi dan juga anggota pasukan tindakan khas kita ke kapal tanker tersebut. Bukan saja isu hijack tapi rompakan bersenjata ini juga membimbangkan tetapi berjaya ditangani dengan cemerlang oleh pihak APMM. Tuan, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif membawa gambaran memperkasa keselamatan lautan negara.
Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Bersua kembali, bicara naratif pada malam ini membawa gambaran memperkasa keselamatan lautan negara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia setelah 19 tahun usianya. Saya membawa gambaran ini dan perbincangan ini bersama dengan Laksamana Muda Maritim Muhammad Zawawi bin Abdullah, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim APMM. Tuan, tadi kita bercerita berkenaan kes-kes berprofil tinggi yang berjaya ditangani oleh pihak APMM di perairan dan juga lautan negara. Ada juga operasi khas yang turut disertai oleh APMM dalam memantau pelantar minyak milik syarikat negara Petronas. Jadi perkara ini juga membawa suatu perhatian bukan sahaja dunia tetapi perhatian yang amat serius di peringkat tempatan. Jadi bagaimana penglibatan APMM dalam operasi ini membuahkan hasil dalam melihatkan kejayaan dan juga hasil risikan yang telah pun diperoleh sebelumnya, Tuan? Okey, untuk kerjasama ataupun dalam melibatkan ataupun mengadakan operasi khas yang mana seperti Tuan sedia maklum, pihak APMM sentiasa mempunyai kerjasama yang erat dengan bukan hanya dengan komuniti maritim, malah syarikat-syarikat ataupun yang mempunyai kepentingan di dalam negara kita, terutama di laut. Jadi untuk operasi khas yang pernah dilaksanakan oleh pihak APMM adalah melibatkan kerjasama dengan pihak Petronas sebenarnya. Okey. Yang mana telah mewujudkan satu operasi yang bertujuan untuk memantau atau memastikan pelantar minyak yang terdapat dalam negara kita ini tidak diceroboh oleh sewenang-wenangnya oleh orang luar. Ya. Terdapat pelantar-pelantar minyak di dalam negara kita yang tidak mempunyai penghuni. Yang mana pihak Petronas memang konsep pengoperasian oleh pihak Petronas ada yang pelantar yang tidak mempunyai penghuni. Unmanned. Yes, unmanned. Yang mana ianya akan menarik perhatian segelintir ataupun sekumpulan manusia untuk untuk merompak ataupun mencuri peralatan-peralatan yang terdapat di pelantar-pelantar yang aman ini. Okay. Jadi satu operasi khas telah dilaksanakan oleh pihak APMM yang mana kita namakan iaitu operasi Pelantar Merah. Memang fokus utama kita adalah untuk memantau keselamatan pelantar-pelantar minyak dan maklumat tersebut sebenarnya kita perolehi sendiri daripada pihak Petronas yang mengawal ataupun memantau secara keseluruhan pelantar-pelantar minyak yang terdapat di Malaysia dan memaklumkan kepada pihak APMM di kawasan mana, pelantar mana yang sering berlaku kecurian yang melibatkan kos yang berjuta-juta ringgit sebenarnya. Untuk pihak APMM mengambil tindakan yang serius. Jadi dalam op Pelantar Merah tersebut, pihak APMM telah berjaya menahan sekumpulan warga negara asing, negara jiran kita yang telah melakukan rompakan ataupun kecurian peralatan-peralatan di pelantar minyak di perairan negeri Sarawak dan juga di negeri Terengganu. Yeah. Jadi tangkapan operasi khas ini telah berjaya menahan kumpulan tersebut di perairan Sarawak. Yang mana dalam kejadian itu pihak APMM telah menggunakan 2 kali tim bergempur pasukan tindakan khas, aset udara dan juga kapal maritim Arrow itu sendiri untuk dilibatkan dalam operasi khas yang dilaksanakan. Yang mana dianya telah membuahkan hasil, berjaya menahan seramai 7
warga Indonesia di perairan Sarawak, di sekitar kawasan Pelata Jintan, yang mana ini telah disabitkan dengan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985 dan juga akta-akta lain yang boleh kita sabitkan dengan kesalahan yang dibuat oleh nelayan warga Indonesia tersebut. Kerjasama yang erat bersama dengan pihak Petronas dan juga bersama dengan agensi lain untuk memastikan agar isu-isu kecurian atau rompakan di lautan ini dapat dibanteras sejak dari bermula ataupun sejak daripada Peringkat Risiko Ikan lagi. Kerjasama dalam melihatkan adanya suatu rantaian kerjasama itu antara agensi dalam dan juga luar negara. Apakah pihak IPMM juga bekerjasama rapat dan juga bekerjasama erat dengan agensi-agensi di luar negara, Tuan? Ya, untuk kerjasama seperti yang kita maklumkan tadi, kerjasama kita untuk dalam negara kita memang tak ada masalah. Kita bekerjasama dengan semua agensi yang berada dalam negara kita. Dan untuk luar negara pula, yang kerjasama yang sering kita buat ataupun memang kita mempunyai kerjasama yang erat dengan Australian Border Force. Yang mana pada setiap tahun ada beberapa aktiviti ataupun kerjasama yang dibuat di dalam negara kita yang melibatkan Australian Border Force. Antaranya adalah kerjasama yang melibatkan latihan bersama dan juga operasi-operasi yang dilaksanakan di dalam negara kita yang mana ianya melibatkan negeri-negeri sama ada di perairan Selat Melaka ataupun di negeri sebelah utara ataupun di timur. Jadi dengan kerjasama tersebut yang terjalin erat dengan Australian Border Force, ianya telah memberikan satu impak yang amat baik dan juga berkesan bukan hanya kepada IPMM sendiri, malah kepada Australian Border Force itu sendiri yang melihat bagaimana kesungguhan IPMM untuk bekerjasama bagi memastikan keselamatan perairan negara kita dan juga warganya sendiri sentiasa mempunyai ilmu-ilmu berkaitan dengan penguatkuasaan itu sentiasa dalam keadaan yang baik. Ya, perkongsian erat dan kerjasama erat itu masih terus dipertahankan, juga masih terus dikorelasikan bersama dengan agensi-agensi baik di dalam maupun di luar negara. Seperkara lagi, Tuan, kita juga ingin menyentuh berkenaan keberadaan agensi ini. Tadi Tuan ada menyebut berkenaan komuniti maritim. Ya. Definisi komuniti maritim itu mungkin kita memerlukan definisi lebih jelas dan juga bagaimana keberadaan IPMM dalam mengawal, melindungi dan juga menyelamat komuniti maritim di perairan negara ini dilihat sebagai mustahak, relevan dan juga penting, Tuan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Malaysia, saya pun telah menyatakan di awal tadi, Malaysia merupakan sebuah negara maritim yang mana negara kita ini dikelilingi oleh laut-laut yang saya sebutkan tadi. Yang mana secara tidak langsung ianya kedudukan geografi yang dimiliki oleh Malaysia ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang amat strategik, berada di tengah-tengah laluan maritim perdagangan antarabangsa. Dan daripada isu tersebut, jadi kita dapat lihat bagaimana IPMM perlu diperkasakan untuk memastikan keberadaan agensi ini adalah amat penting bagi mengawasi ataupun bagi menentukan keselamatan zon maritim Malaysia kita sentiasa terjaga. Jadi oleh itu, selain pada itu juga negara kita selain merupakan lokasi geografi yang amat strategik, kita juga mempunyai kekayaan daripada hasil laut yang amat tinggi. Dengan Petronas dengan Petronas hasil petroleum dan gas. Malah hasil perikanan kita yang sering menjadi minat untuk bot nelayan asing menceroboh masuk perairan negara kita. Itu menunjukkan bagaimana kayanya negara kita dengan hasil petroleum dan juga hasil perikanan yang terdapat dalam zon maritim Malaysia. Jadi dengan keberadaan IPMM ni, ianya mampu untuk memastikan hasil kekayaan negara kita dapat dinikmati oleh rakyat kita sahaja. Okey.
Tuan, satu perkara saya nak selitkan juga, persoalan berkenaan bagaimana kita menentusahkan perairan ataupun persepadanan perairan negara. Apakah dikira daripada pesisir pantai itu ataupun kalau keberadaan pulau-pulau di kawasan lautan itu menandakan suatu baseline kepada penandaan persepadanan negara, dan di manakah radius yang boleh kita buat perkiraan untuk memastikan itulah persepadanan perairan negara dan juga persepadanan perairan antarabangsa, Tuan? Okey, itu berkaitan persempadanan negara kita. Yeah. Seperti yang saya cakap tadi, kita bersempadan dengan banyak negara. Yeah. Kita ada Indonesia, kita ada Filipina, kita ada Singapura, kita ada Thailand. Kan? Yang mana ianya adalah satu kelompok ataupun satu kawasan yang mempunyai setiap penjuru kita, perairan kita mempunyai negara-negara jiran. Yeah. Jadi bagi negara kita bagi APMM pula ianya melakukan ataupun melaksanakan pemantauan keselamatan sejauh 200 batu nautika. Okay. Yang mana ianya tertakluk dalam akta kita, Akta 633, Akta Maritim Malaysia 633, yang mana APMM mempunyai kuasa untuk menguasakan undang-undang di dalam akta tersebut, yang mana akta itu merangkumi segala bentuk akta persekutuan yang dikuatkuasakan. Okay. Jadi 200 batu adalah merupakan bidang tugas ataupun bidang kuasa yang mana merupakan zon maritim Malaysia yang perlu dibuat oleh dilaksanakan oleh APMM untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Ya, jadi APMM mempunyai bidang kuasa untuk menyoal, menyiasat, menahan kepada sebarang bentuk unannounced atau illegal activities di kawasan perairan negara. Ini cabarannya, Tuan, kerana tadi disebutkan bukan saja 200 batu nautika, persepadanan perairan negara dan juga persepadanan perairan negara lain ataupun persepadanan perairan antarabangsa. Tetapi cabaran-cabaran ini adalah meliputi kawasan wilayah yang luas. Bukan saja perairan dan juga lautan yang luas dan juga radius yang luas. Jadi bagaimana APMM mengekalkan prestasi dan juga mengekalkan momentum untuk memastikan agar menjaga persepadanan perairan lautan negara ini dapat ditangani dengan sebaiknya? Okey, seperti yang Tuan Sedi maklum, kita mempunyai satu kawasan perairan yang amat luas, yang mana tugas pemantauan atau penugasan aset-aset itu menjadi satu perkara yang rumit. Walau bagaimanapun dengan teknologi yang ada pada ketika ini dan juga sumber manusia yang mencukupi, kita APMM yakin kita akan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan lebih lancar dan juga lebih efektif. Dan daripada segi ancaman pula, bukan hanya ancaman yang kita dapat lihat secara jelas, malah ancaman asimetri yang mana ianya datang daripada pihak yang kita sendiri pun tidak tahu, ataupun kumpulan-kumpulan yang kecil, yang ancaman yang akan menjadikan satu cabaran. Kerana ancaman seperti ini ianya lebih sukar untuk dikawal ataupun dikesan dengan bantuan aset ataupun teknologi yang kita ada. Bagi menghadapi ataupun ancaman tersebut, kerjasama dengan negara-negara luar ataupun kerjasama antarabangsa yang lebih erat adalah amat penting untuk APMM terus laksanakan pada masa kini dan selamanya, untuk memastikan sebarang insiden ataupun kejadian-kejadian berlaku, kita mempunyai hubungan yang erat dan juga akrab dengan negara, terutamanya dengan negara-negara jiran kita. Okey, itu satu perkara yang menarik. Kita akan cambahkan perbincangan kita, Tuan, khususnya berkenaan zon maritim Malaysia dan juga isu-isu aset yang banyak dibincangkan di pihak masyarakat. Jadi semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif.
Kerajaan Malaysia melalui Kertas Putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, -1-A dan -B Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Besok kembali bicara naratif pada malam ini, keselamatan lautan negara. Tuan Muhammad Zawawi, tadi kita bercerita berkenaan cabaran yang dihadapi dan seperkaranya adalah berkenaan tentang zon maritim Malaysia dan juga kita terdengar keluhan ataupun perbahasan berkenaan isu kekurangan aset di pihak agensi dalam menguatkuasakan undang-undang dan juga memastikan kedaulatan undang-undang di zon maritim Malaysia. Jadi apa yang boleh diperjelaskan berkenaan isu aset ini, Tuan? Okey, itu isu berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh APMM. Ianya merupakan satu kekangan utama untuk APMM melaksanakan operasi yang telah dipertanggungjawabkan ataupun yang telah dirancang oleh pihak APMM. Namun bagi APMM ianya tidaklah menjadikan kekangan tersebut sebagai satu penghalang dalam memastikan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, lebih baik, lebih lancar di dalam memastikan keselamatan perairan negara kita. Jadi seringkali kita dengar kalau berlaku apa-apa, aset kurang, aset rosak, aset berusia, apa semua. Jadi bagi APMM selain daripada meneruskan permohonan untuk penambahan aset-aset baru kepada pihak kerajaan, kita juga menggunakan konsep bekerja dengan menggunakan konsep do more with less, yang mana kebanyakan operasi yang kita laksanakan pada ketika ini adalah berpandukan kepada hasil analisis dan juga maklumat perisikan yang kita buat daripada pelbagai aspek untuk memastikan ancaman jenayah sama ada tradisional ataupun non-tradisional berjaya kita kengkang dengan sebaik yang mungkin. Jadi pelbagai operasi yang kita laksanakan bukan hanya yang melibatkan APMM itu sendiri, malah dengan agensi-agensi sahabat juga di dalam negara kita seperti dengan Kastam di Raja Malaysia, dengan polis itu sendiri, dengan tentera laut, dengan Jabatan Perikanan akan terus dilaksanakan bagi memastikan objektif untuk pembanterasan jenayah di zon maritim Malaysia dapat dilaksanakan dengan lebih baik pada masa akan datang. Ini bermakna mengoptimumkan penggunaan aset
dengan strategi dan risikan yang berkesan. Tetapi kalau bercerita berkenaan aset itu, difahamkan 2023 EPMM telah memperoleh sejumlah aset-aset yang baru yang telah pun diperuntukkan oleh pihak kerajaan. Jadi apa kemas kini bagi aset tersebut, Tuan? Okey, untuk aset-aset yang terbaru yang dimiliki oleh IPMM. Sebelum ini kita bagi pihak IPMM telah mempunyai sejumlah 3 buah airboat, 10 buah jet ski yang mana banyak digunakan untuk aktiviti cari lamat, 71 buah aset kapal, 166 buah aset boat serta 12 buah pesawat udara yang mana akan melakukan pemantauan keselamatan di ruang udara negara kita, dan juga sebanyak 14 buah fasiliti radar sistem pengawasan laut yang terdapat di perairan Selat Melaka, di perairan Sabah dan juga di utara semenanjung negara kita. Yang mana ianya itu telah memberi ataupun merupakan aset-aset yang penting kepada penugasan ataupun pengoperasian IPMM dalam negara kita. Jadi untuk aset yang paling baru yang dimiliki oleh IPMM adalah kapal peronda luar pesisir pantai yang sebelum ini kita dikenali dengan nama OPV1, dengan panggilan OPV1. Namun alhamdulillah majlis penamaan kapal OPV1 ini telah disempurnakan sendiri oleh isteri Perdana Menteri kita Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Kuching, yang mana kapal OPV1 ini telah dinamakan dengan nama KM Tun Fatimah. Yang menggunakan kapal Tun Fatimah ini adalah menggunakan reka bentuk diamond 1800 yang berukuran 83 meter panjang serta mempunyai lebar 13.7 meter. Dan ianya berkupayaan untuk melakukan operasi di laut selama 21 hari tanpa melakukan ulang bekal. Maksudnya tidak perlu balik ke pelabuhan. Kalau yang sebelumnya sebelumnya mungkin 7 hari, ada yang 7 hari terpaksa balik untuk mengisi kepangkalan, untuk mengisi ulang bekal sama ada makanan, minyak ataupun bahan bakar. Yang baru ini 21 hari. Yang baru ini boleh beroperasi dalam tempoh 21 hari tanpa ulang bekal. Dan ianya juga direka bentuk dengan berkupayaan untuk berada di laut. Kalau di laut ni dia ada keadaan laut yang bergelora, kalau ramai cuaca cakap kan. 0.5 meter, 1.5 meter keadaan tinggi ombak. Tapi kapal Tun Fatimah ini boleh mencecah sehingga kalau tahap force 7 tu dia keadaan ombak yang agak tinggi lah. 5 keadaan meter yang ekstrim lah. Keadaan yang ekstrim. Dia masih boleh bertahan. Kapal tu boleh bertahan. Tapi antara lain Tun Fatimah ini dilaksanakan adalah untuk melaksanakan tugas sebagai Humanitarian Assistance and Disaster Relief, yang mana HADR. Yang mana sekiranya berlaku sebarang bencana di dalam negara kita ataupun di negara jiran kita, kapal ini boleh ditugaskan untuk melakukan bantuan-bantuan tersebut. Dan juga bertindak sebagai kapal pemerintah, dan juga kapal ini mempunyai tempat penyimpanan bagi oil pollution equipment untuk kes-kes tumpahan minyak yang berlaku dalam perairan negara kita. Dan kapal ini mempunyai satu ruangan yang menempatkan peralatan tersebut. Selain daripada itu, memandangkan keadaan memandangkan kapal ini mempunyai berbagai fasiliti ataupun keupayaan yang amat sophisticated, ianya sudah tentu akan dapat membantu IPMM melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dia dimobilisasikan di kawasan perairan mana, Tuan? KM Tun Fatimah jangka akan beroperasi di perairan Laut Cina Selatan di sebelah Sabah dan juga Sarawak. Yang mana seperti kita tahu, perairan Laut Cina Selatan ini adalah amat luas. Dan
pelbagai isu yang terdapat di perairan tersebut. Jadi adalah amat bersesuaian untuk kapal KM Tun Fatimah ini berada serta beroperasi di kawasan tersebut. Ya. Tuan, saya tertarik dengan perkara yang ditekankan oleh Ketua Pengarah APMM yang menjadi teras ya kepada APMM dalam memperkasakan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Jadi apa antara tiga perkara itu yang boleh diberikan perhatian, boleh menjadi rujukan, malah boleh menjadi suatu pull factor dan pembakar semangat kepada APMM dalam merejuvenasi dan juga memperkasakan agensi ini sendiri, Tuan? Okey, semasa Ahmad Hamid bin Muhammad Amin telah menekankan tiga perkara yang penting. IOI, integriti, operasi dan juga berdaya saing. Incredible. Okay. Jadi, beliau menekankan tiga perkara ini, iaitu integriti, yang mana merupakan nilai utama yang amat penting yang perlu ada dalam jiwa setiap warga APMM itu sendiri sebagai penguatkuasa yang memerlukan satu rasa jati diri yang kukuh dalam diri mereka untuk melaksanakan penugasan ataupun tanggungjawab yang telah diberikan oleh rakyat kepada APMM ini untuk memastikan keselamatan perairan negara kita. Memerlukan individu ataupun warga APMM yang mempunyai nilai integriti yang tinggi, yang amat tinggi sebenarnya, untuk mengelakkan daripada berlakunya ketirisan maklumat ataupun kejadian-kejadian yang melibatkan kerosakan kepada agensi itu sendiri. Jadi integriti pada diri atau warga APMM itu adalah amat penting. Perkara yang kedua yang dititik beratkan oleh Ketua Pengarah, Datuk Ketua Pengarah APMM itu sendiri adalah berkaitan dengan memperkasakan operasi bagi pihak APMM. Yang mana pemekasaan operasi APMM ini boleh dipertingkatkan oleh ataupun boleh diperkasakan melalui keupayaan logistik yang cekap. Yang mana logistik ini akan memberi support untuk setiap operasi yang dilakukan oleh pihak APMM. Juga peningkatan pengetahuan dan juga pengalaman serta skill warga APMM itu sendiri. Yang mana setiap warga APMM perlu mempertingkatkan pengetahuan serta menambahkan pengalaman dan juga skill dalam setiap bidang yang mereka lakukan untuk memastikan tugasan yang diamanahkan itu berjaya dilaksanakan dengan lebih baik dan juga memenuhi ataupun mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam setiap operasi. Bagi peningkatan kemahiran pula kita dalam bidang siasatan dan juga perisikan, yang mana ianya merupakan satu perkara yang amat penting untuk memastikan setiap penugasan yang kita laksanakan itu membuahkan hasil yang amat baik, yang boleh memberi semangat kepada warga APMM itu sendiri untuk terus melakukan penugasan dengan lebih baik. Di samping itu juga adalah pengukuhan kerjasama strategik dengan agensi-agensi dalam dan juga luar negara, serta perancangan operasi penguatkuasaan dan cari lamat yang lebih berkesan dan terancang pada masa akan datang, yang mana itu akan memberikan satu impak untuk memperkasakan operasi APMM dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan dalam perairan zon maritim Malaysia kita. Selain daripada itu adalah yang paling penting juga adalah pengurusan yang cekap, yang mana ianya merangkumi pengurusan kewangan, sumber manusia, perolehan peralatan dan juga segala perkara yang berkaitan dengan ataupun yang memberi sokongan kepada pemerkasaan operasi APMM itu sendiri. Juga APMM sebagai agensi yang kredibel dan berdaya saing disebutkan oleh Ketua Pengarah APMM tempoh hari. Di manakah letaknya kayu ukur ataupun faktor penilai bagi agensi yang kredibel dan berdaya saing ini? Selain daripada APMM sebagai kredibel dan juga berdaya saing, yang mana ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki oleh warga APMM itu sendiri, terutama dalam bidang jenayah dan juga pengetahuan yang tinggi yang berkaitan dengan bidang-bidang perhubungan strategik, perhubungan antarabangsa, yang mana
adalah amat penting untuk sentiasa diambil tahu ataupun sentiasa diambil tahu oleh warga APMM, bukan hanya di peringkat atasan, malah di peringkat bawahan juga perlu mengetahui keadaan, perlu sentiasa menimba ilmu yang boleh memberikan kebaikan kepada pihak APMM itu sendiri. Jadi dalam perancangan serta pengurusan operasi yang berdasarkan kepada disiplin ilmu, dilihat mampu menjadikan APMM ni sebagai sebuah agensi penguatkuasaan yang lebih proaktif serta berdaya saing, bukan sahaja di dalam negara kita ataupun di rantau ASEAN ini sendiri, malah di peringkat dunia. Jadi ilmu merupakan satu perkara yang amat penting yang perlu diterapkan di dalam setiap warga APMM itu sendiri, untuk sentiasa menimba ilmu, tak kira dalam bidang apa sekalipun. Yang lagi baik adalah berkaitan dengan tugasan ataupun tanggungjawab yang diberikan kepada agensi ini sendiri untuk melindung, mengawal dan juga menyelamatkan. Boleh menjadi nilai tambah. Nilai tambah kepada APMM itu. Ilmu, kemahiran dan integriti dibawa untuk memacu APMM menjadi agensi yang lebih baik di kemudian hari. Tuan, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali semuanya selepas ini dalam Bicara Naratif. Menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, inisiatif Payung Rahmah telah diperkenalkan. Terdapat 4 inisiatif utama, antaranya Program Jualan Rahmah, Program Menu Rahmah, Program Bakul Rahmah, dan Menu Siswa Rahmah. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barang keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah akan terus diperkasa. Bersua kembali, Bicara Naratif pada malam ini memperkasa keselamatan lautan negara bersama dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Tuan Muhammad Zawawi bersama saya. Seketika tadi banyak kita ceritakan apakah antara penugasan, bidang tugas, cabaran yang dihadapi kejayaan-kejayaan APMM dalam memastikan agar keselamatan perairan lautan negara dapat dicapai. Bila menyebut berkenaan kesiapsiagaan aset, tadi pada teras kedua itu, Tuan ada menyebut berkenaan tentang memperkasakan operasi. Dalam penambahan aset yang diterima pada tahun lalu saja, apakah ia boleh memberi nilai tambah dan bagaimana nilai tambah itu diterjemahkan dalam menjaga perairan negara, Tuan? Okey, aset yang bakal ditambah oleh pihak kerajaan merupakan usaha yang telah kerajaan laksanakan bagi memastikan keselamatan sepadan dan juga perairan negara kita dapat dipertingkatkan keselamatan di kawasan-kawasan tersebut. Jadi dengan penambahan aset yang bersesuaian, ianya akan mempertingkatkan lagi kecekapan serta keberkesanan, terutama di laluan-laluan yang menjadi laluan utama kemasukan setiap aktiviti yang berlaku di perairan negara kita.
Dan pengumuman yang telah buat oleh pihak kerajaan adalah amat tepat pada masanya. Kerana aset seperti bot APMM dan juga kapal APMM adalah yang telah berusia. Yang mana ianya sukar untuk diselenggarakan, meskipun boleh diselenggarakan tapi akan memakan belanja yang amat tinggi. Dan perolehan aset baru itu adalah merupakan satu perkara yang amat dialu-alukan oleh pihak APMM sendiri, yang mana ianya akan memastikan peroperasian APMM dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita rancang pada setiap masa. Jadi adalah amat penting untuk penambahan aset yang kita terima ini akan dapat memastikan tugas dan tanggungjawab warga APMM dan juga APMM itu sendiri dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, dengan kerjasama yang erat itu daripada pihak yang berwajib untuk memastikan aset APMM diperkemas dan juga ditambah baik, ditambah bilangannya juga akan berjaya membuka ruang untuk suatu potensi dan juga pengoperasian yang lebih baik bagi pihak APMM. Bagi anggota pula, 5,000 difahamkan sehingga setakat ini, memperkasakan anggota di pihak APMM apa yang sedang dan akan dilakukan dalam memastikan kesiapsiagaan anggota menghadapi segala apa jua bentuk operasi dan cabaran yang bakal dihadapi oleh APMM tu. Okey, untuk anggota pula, selain kita dibekalkan dengan aset-aset yang baru, yang akan memberi memudahkan anggota itu sendiri untuk melaksanakan tugas. Jadi bagi anggota pula, kita akan sentiasa memberikan ilmu, memberikan latihan, memberikan setiap perkara yang akan memberikan kebaikan kepada individu APMM itu sendiri dalam melaksanakan tugas. Seperti yang dimaklumkan tadi, sekiranya kita dapat aset baru tapi warga APMM itu sendiri masih belum dapat berfikir dengan lebih baik ataupun lebih rasional, ataupun kita masih ditakut lama. Setiap apa yang kita rancangkan tidak akan berlaku dengan baik. Jadi ilmu yang akan sentiasa diterapkan kepada warga APMM untuk melaksanakan tugas sebagai penguatkuasa di dalam zon maritim Malaysia akan terus dilaksanakan oleh APMM kepada warganya itu sendiri. Jadi peningkatan kejayaan atau peningkatan ilmu dalam setiap bidang akan merupakan salah satu teras utama yang akan dilakukan oleh APMM itu sendiri kepada warganya. Sementara 19 tahun usianya, hampir 2 dekad usia APMM, difahamkan tadi daripada 2005, sementara kes 38 rompakan kapal dagang di lautan keselamatan dilaporkan, sehingga kepada 2 kes dilaporkan. Jadi ini menggambarkan perubahan yang drastik dengan kewujudan APMM. Jadi besar harapan pihak tuan dan juga APMM dalam melihat agensi ini perlu terus diperkasa, dibantu dan juga disokong supaya APMM akan terus menjadi institusi yang relevan dan penting dalam memperkasa keselamatan lautan dan juga perairan negara, tuan. Okey, bagi APMM yang telah diamanahkan untuk menjaga keselamatan di dalam zon maritim Malaysia kita, sentiasa akan memberikan segala yang terbaik kepada rakyat Malaysia dalam menjaga keselamatan di perairan negara kita. Dan juga maknanya APMM itu sendiri menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya komuniti maritim dalam negara kita, untuk bersama-sama APMM dalam menjaga keselamatan perairan negara kita dengan menyalurkan sebarang maklumat kejadian salah laku yang berlaku dalam perairan negara kita kepada APMM itu sendiri, bagi memastikan keselamatan perairan negara kita sentiasa di dalam keadaan yang baik. Ianya akan memudahkan lagi sebenarnya kepada komuniti maritim itu untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat bila kawasan perairan kita ini selamat. Jadi pelbagai aktiviti yang boleh menyumbang kepada ekonomi negara boleh dilaksanakan. Disebabkan kita menyedari sensitiviti di kawasan perairan dan juga lautan, bagaimanakah APMM menterjemahkan tindakan yang berdiplomasi dalam memastikan sebarang tindakan itu tidak akan mencetuskan perkara-perkara yang lebih besar ataupun akan memastikan ia diatasi dengan efisien
diplomasi dan juga baik dalam menjaga nama baik negara di akhirnya nanti, Tuan? Okey, sekiranya memenangkan negara kita ini bersempadan dengan pelbagai negara, sikap diplomasi yang tinggi sering ditunjukkan oleh bukan saja oleh PMM, malah negara kita sendiri, kerajaan kita sendiri telah menunjukkan satu sikap diplomasi negara-negara jiran kita yang berada sekiranya berlaku sebarang insiden-insiden yang boleh menaikkan rasa tidak puas hati di kalangan sama ada rakyat kita sendiri ataupun rakyat negara asing tersebut, cuba dilakukan dengan sebaik yang mungkin bagi menjaga nama, bukan hanya nama IPMN sendiri, malah negara kita juga. Jadi setiap kejadian ataupun insiden-insiden yang berlaku yang boleh menyebabkan ketegangan antara negara-negara yang terlibat seringkali menjadi satu perkara yang dititik beratkan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi diplomasi dengan negara-negara jiran kita adalah amat penting yang perlu kita laksanakan pada setiap masa. Ya. Baik, terima kasih atas khidmat bakti yang telah pun disumbangkan oleh pihak APMM dan juga terima kasih sekali lagi Tuan kerana bersama dengan kami dalam Bicara Naratif pada malam ini memperkasa keselamatan lautan negara. Sementara 19 tahun usianya, APMM terus relevan dan terus saja menjaga dan juga memastikan agar keselamatan lautan negara akan dapat diperbarui dari semasa ke semasa. Terima kasih kepada Laksamana Muda Maritim Muhammad Zawal bin Abdullah, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelesaian Maritim Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Terima kasih Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bersama kami pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih Tuan. Terima kasih kepada anda kerana menonton kami dalam Bicara Nanti pada malam ini. Selamat berpuasa dan juga selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Insya-Allah kita akan bersua kembali. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia. Waalaikumsalam.